Malam, saya makan langit malam bersama Saya Hasan tengah Zaki. makan kue pisang. Bersama Hasan Zaki dan Nick. Saya makan langit malam. Hai semua, selamat datang. Saya Hasan Zaki dan kawan saya Nick Amir. Dan ini Sembang ke Langit Malam episod 3. Gitu. Okey. Alien dan di manakah mereka? Dan mengapakah mereka? Dan bilakah mereka? Kenapa mereka? Okay, jom. So ni nak cerita dulu. Saya nak cerita dulu. Okay, Saya ada ni persoalan lah. Okay, Bukan apa persoalan, persoalan? dia quiz. Quiz? Quiz. Start dah kena quiz okay. Dia apa? Quiz apa quiz? Alright. Ya, saya ada data ni. Reported UFO sighting. Kita sayang Dia UFO ada sighting. heat map lah orang panggil kan. Okay. UFO sighting daripada 1906 Aku tak tengok sangat sebenarnya sampai pasal UFO 2014. 2006 sampai 2014. Dia heat map ni dia interesting. Ya, tapi abang rasa dekat mana paling banyak? Paling heat map kan dekat Aku rasa obvious sekali paling banyak kat US. Betul lah. Confirm kan? Confirm data di US. Ada data. Ini mungkin boleh share. Bapak lawak kita. Jadi kalau share nanti kita masukkan. Ha. So heatmap dia 100 berapa persen ni? Tak ada, dia tak ada percentage tapi dia heat map je. Oh tapi heatmap dia banyak juga. US, UK. US, UK paling banyak. Lepas tu India banyak. Dan Malaysia pun agak tinggi juga. Tak ada, dia ada je lah. Australia ada je lah. Dia ada. Kan semua Tak tempat tinggi. ada sighting. Tapi yang lawak sebab Okay. dia boleh cakap apa yang lawak dia. Sebab orang tak faham. Apa yang orang tak faham pasal UFO sighting. Rasa mesti korang penonton ramai yang percaya UFO sighting. Betul kita ada UFO. Tapi semua yang jumpa dekat US. Padahal dia lalu dekat bumi. Jadi dia macam filem dia. Kalau US punya filem kan. Kalau alien serang dia mesti serang US. Lepas tu mesti serang Pentagon. Pentagon. Pentagon apa dia? Pentagon yang bentuk Pentagon tu dia orang punya US punya military base. Oh, okey. Mesti serang Pentagon, serang White House kan ada. Kita pernah sebut ni sebelum ni. Alien menghancurkan White House. Tapi itu je saya punya Okay. introduction. Jadi kenapa? Apa masalah dia kalau semua sighting tu dekat US? Dia pelik lah. Ya. Sebab kalau UFO datang bumi, kenapa dia datang US lah? Macam filem lah. Kalau dia datang bumi kenapa datang US kan? Kenapa alien nak datang mesti serang New York? Dia kalau orang yang ada Dia tak serang Kuala sel yang telah Lumpur. berhubung kan, dia dapat conclude lah. Dia ada masalah lah dalam data tu. Maksudnya data tu hanya berlaku dekat certain tempat yang famous dengan idea pasal alien sighting ni lah. Kalau tempat lain mungkin tak berapa minat. Dia bukan hari-hari orang fikir ada UFO tengok kita. Tak? Jadi? Itu je lah. Itu je lah. Itu sneak peek. Jadi kalau untuk singkat dia, UFO sighting ni hoax ke tak sebenarnya? Kalau ikut data ni, So dia ada video tau yang aku tengok. Dia daripada YouTuber yang buat pasal special effect video tu. Dia okay. Yang green tahu nama screen dia. sama benda tu. Tak ingat. Dan dia orang kompilasi video-video alien Yang dia duduk atas sighting. sofa lepas tu dia kritik tu. Dia jumpa UFO sighting dan dia dia bagi counter argument lah yang memang obvious lah. Sama ada Benda ni VFX tak? VFX ataupun habuk dekat lens ataupun flare. Jadi ada banyak okay. Banyak sebenarnya dia yang dia heat conclude effect. Dia conclude memang tak ada. Tak ada satu video Satu pun yang legit. Yang legit. Tak ada. Semua mesti ada ada dia punya punca dah dan dia orang boleh recreate sekali video-video yang orang buat tu. Ada parallax error pun ada. Macam kenapa dia nampak terlalu laju sebab kamera tu ambil daripada kapal terbang. Bukan ambil kamera tu tak bergerak. Sebenarnya objek tu tak laju pun. Kamera tu bergerak dan dia orang bagi suggestion macam benda tu burung ke atau apa-apa jawapan lah untuk sighting. Okay, tapi tu bukan persoalan kita dalam sebab ni. topik kita hari ni adalah alien. Alien dan kenapa kita tak jumpa dia lagi? Di manakah mereka? Dan ini persoalan ni nama yang famous adalah dipanggil sebagai paradox. Iaitu Fermi paradox. Dan kenapa Fermi paradox? Dia ada cerita. Dan paradox ni first time bukan disebut oleh Fermi. Dia disebut oleh, tak silap dia, kita tak ingat lah, banyak sangat lama dan banyak sangat tahun. Tapi dia disebut asalnya oleh penulis novel sci-fi. Dia ada sebut pasal novel apa? Tak ingat lah. Novel sci-fi yang Tak silap famous tak silap aku daripada Rusia. Bukan dia bukan yang famous. Dia bukan US lah. Bukan US, bukan daripada US, bukan writer English. US.
Yang aku ingat bukan Inggeris. Dia sama ada daripada Eropah atau daripada Rusia, macam tu lah. Dan dia yang bawa persoalan ni. Dan kenapa nama dia Fermi? Ini menarik kan, sebab dia ada sejarah dia. Dari sejarah dia yang 3 orang tengah bincang. Dia start bincang pasal sama macam yang kita sebut. Dia bincang pasal UFO. Oh, okay. Dan kenapa UFO tu tak valid. Jadi pada hujung konklusi dia, Fermi bawa keluar soalan. Fermi kata, Fermi tu nama mamat tu. nama Fermi tu Enrico Fermi. Dia kalau famous pasal electron spin kan, Enrico Fermi. Oh, okay. Ya, Fermi spin. Fermi principle. Fermi principle kan. Dia tak salah electron spin ataupun kenapa elektron mesti genap 1 2 1 2. Dan dia yang keluarkan persoalan. Yang lagi 2 orang tu tak ingat lah. Kena nak buka. Fermi tu orang Russian lah. Fermi bukan. Yang Russian tu idea asal. Tapi kenapa nama dia, yang 3 orang mamat tu bukan lah. Bukan. Yang kenapa dia nama dia kita panggil Fermi paradox. Kenapa orang semua panggil Fermi paradox? Sebab Fermi yang tu. Fermi yang mana yang dia cakap 2 elektron spin tak boleh ada dekat level yang sama yang tu lah. Dia antara pioneer dalam membuat atom punya model. Okay. Kan cerita dia macam tu. Enrico Fermi dengan kawan dia Edward Teller, Herbert York dan satu lagi Emil Konopinski. Yang 3 ni aku tak kenal. Aku cuma kenal Enrico Fermi. Okay. Dan Enrico Fermi tak kenal aku. Jadi Fermi paradox kan Fermi punya yang elektron tu orang yang sama lah. Orang yang sama. Dia memang orang sama. Jadi bila dia orang bincang-bincang pasal alien tu, last sekali dia sampai persoalan, dia kata, jadi mana dia orang? Kan? Sebab okay, kita masuk terus lah Enrico Fermi paradox ni. Okay, kenapa dia panggil paradox? Aku je cakap. So hari ni berat lah aku. Saya boleh start lah. Saya boleh start dengan persoalan. Okay, kenapa kita tak jumpa alien? Okay. Sebab kalau persoalan ni kenapa? Dia macam mana kita akan masuk macam mana soalan tu boleh terbentuk? Sebab kalau satu peradaban tu kan. Contoh manusia adalah satu peradaban, dan kita sampai satu masa kita dapat cara untuk travel even betul. 0.1% speed of light. Maksudnya peradaban angkasa tu peradaban apa-apa peradaban. Jadi benda ni kalau ikut sejarah sekalipun, dia macam dulu kita ada permulaan sejarah ada dekat 3 atau 4 tempat kan. Bukan laut, sungai, ada 4 sungai. Tigris ni tak ingat lah semua. Euphrates dan Tigris, lepas tu sungai Nil Mesir. Sungai Indus dengan tu. Tapi zaman tu pun walaupun ada peradaban, kita boleh jumpa tanda-tanda civilization, tanda-tanda peradaban. Walaupun kita tak pergi tengok kan. Orang masa tu sekali. Tapi tu bukan saya punya ni. Tak habis salah lagi. Faham. Terus. Masuk. Dia contoh ada satu kalau manusia tak kisah. Saya panggil unknown tu peradaban lah. Apa-apa alien ke manusia ke dapat capai kelajuan cahaya. Dapat cara lah apa-apa, dapat jumpa teknologi ke yang akhirnya kita dapat travel even 0.1% speed of light. Yang kalau relatively small lah daripada speed of light kan. Kita boleh colonize Milky Way dalam masa 100 million years. Okay. And ada masalah dia sebab bumi ni dia kalau relatif daripada pembentukan Milky Way kan dengan ataupun pembentukan universe kan. Kita sebenarnya lambat sikit tau. Lambat sikit macam mana tu? Kita berada di macam hujung-hujung. Maksudnya Milky Way tu dah stabil lah. Dah stabil. Awal-awal bergolak universe ni tak stabil. Pembentukan galaksi kan. Ini kemahiran. Pembentukan galaksi. Pembentukan galaksi. Yang tuning fork. Tuning fork. Hubble tuning fork. Betul tak salah. Yang tu sebenarnya dia bukan pembentukan galaksi, dia lebih pada pengagihan galaksi. Tuning fork. Tapi tu cerita lain. Kita andaian dia adalah galaksi tu dah stabil untuk ada kehidupan kan. Okay, so awal-awal galaksi tak stabil untuk ada kehidupan kan. Tapi lepas dia dah stabil, bumi ni terbentuk lambat juga relatif kepada pembentukan awal. Bila galaksi tu dah start stabil. So kalau ada peradaban yang dapat capai hasil awal pada bumi, sepatutnya kita dah nampak dia. Sebab dia dah dapat travel kat Milky Way. Contoh benda yang kita boleh nampak apa? Contoh benda yang kita boleh nampak daripada peradaban yang dah capai 10% daripada kelajuan cahaya.
Okay, contoh ada satu peradaban ni dia dah dapat 0.1% lah. So, itu sebab itu minimum value kan untuk 1% daripada kerajaan saya. 0.1. 0.1%? 0.1%. Oh, kecil lah. And dia ada macam 200 million tahun sebelum kita. Dia kalau 500 tahun, million tahun tu pada skala manusia macam terlalu lama. Terlalu lama. Tapi dari skala galaksi kecil tu, kan? dia Jadi sikit cukup je. untuk kita, makhluk tu ataupun peradaban tu kawal satu galaksi. Satu galaksi. Jadi benda yang kita boleh nampak contoh. Maybe dia datang kat bumi lah. Macam filem-filem barat. Oh, at least dia datang. Tapi kenapa kita tak nampak? Kenapa kita tak nampak? Itulah persoalan dia. Dan ini kita anggap bahawa yang UFO sighting tu kebanyakannya hoax lah. Ataupun kesemuanya. Kan? Okay, dia ada satu tau. Kau pernah tengok pasal, ada yang first episode kita pernah sebut nama dia. Pasal definisi sains tu, ingat tak? Carl Sagan. Carl Sagan. Aku ada baca Carl Sagan punya research. Menarik tau. Sebab dia pasal research pasal probability of alien. Bukan. Habis kalau ada alien, kita akan guna Freeman Dyson Sphere. Dia menggunakan Dyson Sphere sebagai cara untuk mengenal pasti satu peradaban. Tak faham. Sebab apa yang saya faham, Dyson Sphere tu bukan yang cara kita extract tenaga daripada matahari. Dia Dyson Sphere tu, asal Dyson Sphere punya cerita pun daripada penulis sci-fi juga. Dan satu benda Dyson tak puas hati, science fiction kan. Satu benda Dyson tak puas hati sebab dia tak dapat kredit. Dia yang dapat kredit. Dia kata dia tak patut dapat dengan penulis sci-fi tu. Okay. So Dyson tu bukan penulis sci-fi tu. Bukan. Cuma Dyson Sphere yang design semula kot. Macam tu lah, aku tak ingat. Tapi dia ada kaitan lah dalam kaitan dengan Sphere tu. Okay, Dyson Sphere tu adalah teknologi yang mana kita cover satu bintang macam kita guna solar panel. Kita guna solar panel untuk kita cover satu bintang. Sebab tenaga yang dapat daripada matahari ke bumi adalah dalam 10% kot daripada keseluruhan tenaga. Dan keseluruhan tenaga yang 10% banyak sangat lah. Lagi kurang lah. Mesti lah sebab bumi kecil gila. Kecil gila, 1% lah. I tak ingat lah berapa persen dia accurately. Tapi kebanyakan tenaga yang keluar daripada matahari tu adalah tenaga yang waste lah. Yang terbazir. Sebab area dia tak kena apa-apa. Jadi macam kita boleh buat solar panel keliling. Kalau bandaikan ni matahari kita boleh buat keliling. Kita tutup matahari dengan solar panel. Itu tu Kasagan sambung idea tu. Dia kata macam mana kita nak kesan. Jadi dia buat research dalam paper dia tu. Dia buat andaian lah. Kalau kita dapat macam daripada luminosity, berapa haba dia keluarkan, berapa tenaga yang dia keluarkan dengan berapa luminosity dia. Assuming kita dapat efficiency 100%. Kita ada gangguan. Kita ada gangguan daripada telefon. Rasa macam telefon aku. Dia menghilang dah, tak ada. Tadi berhenti kat mana? Dekat Dyson Sphere. Okay, mari kita sambung semua. Sampai Nick pun dah selesai dengan masalah dia. Kita stop recording kan? tak cuba tengok recording masih okey. Okay, so kita sambung. Wah, ni ni lagi senang buat kerja. Okay, so Dyson Sphere tu yang aku baca lah. Okay, kita sambung tadi paper Kasagan. Sebab selama ni aku ingat Kasagan ni suka borak je. Aku suka dengar dia punya borak, dia punya kosmos. Borak-borak Kosmos, pale blue dot. Pale blue dot. Okay, pale dia blue dot. Dia jarang sangat. Okay, so aku bila first time aku baca Kasagan yang paper, aku terkejut juga. Dan paper dia scientific tau. Dia publish dekat tu lah. Aku tak ingat dia publish kat mana. MN Arras. Okay. Meneras dia. Bukan meneras. Aku tak ingat. So dia bagi idea macam assumption. Kalau bintang tu full tutup, apa assumption. Kalau bintang tu separuh, apa assumption. Dan dia orang try tengok keluar. Try tengok ada tak tanda-tanda tu. Dan dia orang dapati bukan Dyson Sphere, tapi dia dapati yang ada bintang-bintang peculiar dia panggil. Yang signal yang datang daripada bintang tu tak tally. Dia punya heat dengan dia punya luminosity, temperature dia. So maksudnya dia nak cari dia nak cari Dyson Sphere. Dia nak cari bintang yang ada Dyson Sphere tu. Tapi bila tengok dengan lebih mendalam, yang bintang dia orang tengok tu semua bukan Dyson Sphere, tapi dia adalah peculiar star yang mungkin menarik untuk dikaji. Itu conclusion dia. Okay. Menarik lah, Kasagan. Okay, itu satu contoh lah yang aku ingat orang tengok secara saintifik. Dan satu lagi, dia orang tengok infrared. Dia tengok infrared, dia orang study dia punya atmosphere. Sebab infrared, bila kita tengok kat planet, kita boleh dapat dia punya atmosphere.
Keadaan atmosfer. Dan tu antara yang menarik yang apa update terbaru tu. James Webb. James Webb teleskop. James Webb teleskop orang kata ada salah satu kemungkinan dia adalah kemungkinan Nampak peradaban lain. Mencari peradaban luar bergantung dengan dia punya infrared. Sebenarnya aku sebenarnya tunggu lah. Mungkin kita akan buat aku nak buat sebenarnya pasal James Webb teleskop. Tapi data dia lepas 5 bulan kan. Sebab dia ambil masa 5 bulan untuk calibrate tak. Dia calibrate 5 bulan. So aku tak nak macam hype orang-orang biasa hype awal-awal. Kita akan buat James Webb teleskop bila dia keluar data. First image. Bila dia first image. Tak kisahlah image apa-apa kan. Alien ke, planet ke, bintang galaksi ke, apa-apa image yang dia buat, kita akan. Aku berminat sebenarnya nampak sebab benda tu banyak technical part. Aku pun tak reti tapi tak apa, kita try. Okay, sambung pada kita punya topik tadi, Fermi Paradox. Itu satu contoh macam mana orang tengok. Jadi orang buat survey macam ni tau. Survey mencari, ada yang saintis cari guna air, ada saintis cari guna planet. Tapi takat yang kita boleh tengok, yang kita boleh tengok dalam galaksi. Sebab kemampuan kita luar galaksi mungkin tak begitu accurate lah. Dia ada satu lagi sebab kenapa kita tak nak tengok dekat luar galaksi. Kenapa? Sebab untuk pergi dekat galaksi paling dekat, kita perlukan macam planet yang bergerak, macam satu. Maksud kau solar system yang bergerak ke? Bukan solar system lah. Kita kena ada satu vehicles yang travel jauh gila, yang akan habiskan masa travel dia dekat empty space je. Betul. Sebelum sampai dekat. Itu agak masalah lah. Kalau dia ambil masa million tahun. Million kalau tak billion. So macam beratus-ratus keturunan dekat dalam tu. Dalam kapal je. Dalam kapal je. So keturunan ke berapa ratus ribu tu baru sampai dekat. Baru jadi sampai dekat galaksi tu. Ada masalah kalau penonton kita mungkin belum familiar atau tak jelas sangat dengan keadaan angkasa tu. Kita sebenarnya dalam satu planet. Planet kita kelilingi matahari. Lepas tu kita ada galaksi. Kita punya solar system ni mengelilingi dalam galaksi kita. Dan kita ada galaksi luar. Kita ada banyak lagi solar system. Kita ada galaksi luar dekat dalam Bima Sakti. Tapi yang keadaan sebenarnya yang biasa orang awam tak tahu, dia adalah yang luar tu dia ada cluster. Kita ada gugusan galaksi dulu. Yang mana gugusan galaksi tu duduk dalam satu sistem. Dan kemudian kita ada yang lagi besar. Tapi tak apa, nanti kita akan bincang dalam Kardashian scale. Ada dalam episod ni tak? Episod ni juga. Kardashian scale. Okay. Kat mana tadi? Tadi saya baru explain kenapa kita tak concern sangat dengan selain pada Milky Way. So sekarang kita kena fokus dalam Milky Way dulu. Sebab kemungkinan besar kita pun tak tahu. Tapi ada kemungkinan yang kita mungkin tak akan keluar daripada kita punya galaksi. Most highly likely lah. Ataupun kita tak akan keluar daripada kita punya cluster. Cluster galaksi kita. Tapi sampai mana? Sekarang kita masih tak keluar daripada planet. So kita kena kira keluar planet dulu. Okay. Jadi dekat situ lah bila kebanyakan yang study, orang study pasal galaksi tu, peradaban yang mungkin kita boleh nampak dalam galaksi, kita tak nampak apa-apa. Kita tak nampak apa-apa tanda ada galaksi. So jadi ni sebenarnya ada galaksi. Bukan ada peradaban dalam galaksi. Peradaban dalam galaksi kita. Jadi benda tu dia ada dua outcome. Dia ada dua kemungkinan. Sama ada kita ada peradaban lain ataupun kita bersendirian. Kita manusia bersendirian dalam bumi. Dan dua-dua tu menakutkan. Dua-dua tu memang punca existential crisis. Kalau boleh cari selimut dan bantal, cari teman dan kita akan bincang. Dia either ada peradaban lain yang kita tak tahu, ataupun kita ni memang kesunyian. Kata kita kesunyian. Jadi itu adalah sebenarnya Fermi Paradox tu dia bergantung pada Drake. Dia ada panggil Drake equation. Drake equation ni adalah dia letak banyak hubung kait. Aku pun tak ingat semua hubung kait. Oi, kau ambil aku punya phone. Dia macam multivariate punya equation lah. Dia letak ni berapa lama galaksi kita dah hidup. Lepas tu berapa anggaran untuk satu hidupan, untuk form hidupan ataupun hidupan yang berakal. Complex living things. Kompleks. Kehidupan kompleks lah. Sama ada dia mampu berfikir ataupun just macam haiwan je. Ataupun dia macam haiwan je. Ada current dia. Macam okey. Tahu. Pasal? Ni ada alien, So kita
So kita sebenarnya nak cari kehidupan, tapi bukan nak cari macam bakteria ke protozoa. Kita nak cari kehidupan yang ada kemungkinan macam haiwan mewujudkan ataupun macam peradaban manusia. untuk menghasilkan peradaban. Pengetahuan dan mungkin dia boleh communicate. Okay. Dia ada banyak. Dalam equation dia tu berapa tahun dia ambil dan anggaran dia letak macam bumi. Jadi bumi dalam 100 juta tak silap. Dah bumi ni ada kemampuan untuk lahir manusia ni. Dalam anggaran yang dia letak dalam 100 juta ke 10 ke 100 juta. Aku tak ingat berapa tepat dia. Lepas tu berapa planet yang ada kemungkinan untuk ada kehidupan. Berapa planet dan bintang. Jenis-jenis bintang semua ada dalam equation tu. Jadi bila kita kira berapa lama galaksi kita dah hidup, berjuta tahun. Tapi masa untuk ambil menghasilkan peradaban tu berdasarkan hayat manusia, hayat peradaban manusia, sepatutnya kita dah ada banyak. Saya ada baca kat pasal Milky Way. Dia cakap dekat Milky Way ni ada dalam 20 bilion bintang yang macam matahari. Dia ambil kira bilangannya macam tu. Dia 20. Ada bintang dan kemungkinan planet yang ada. And 1/5 daripada 20 bilion bintang. Dia punya error besar untuk astronominya. Astronomi error memang selalu besar gila, selalu besar dan selalu tak accurate. Doesn't matter lah. Even 1/5 maksudnya 20% je. Ada habitable zone. Tapi 20% dalam galaksi tu sebenarnya besar. Besar. Cukup. So 20% memang ada habitable zone. Sama ada patutnya ada hidupan lain ataupun habitable zone yang kita boleh pergi. Habitable zone ni untuk orang yang tak tahu adalah macam dekat solar system, bumi ni ada dekat habitable zone. Cara dia define habitable zone ni dekat jarak antara planet tu dengan bintang tu yang air boleh form kan. Air boleh form. Macam bumi kita duduk dekat certain jarak antara matahari. Sebab kalau planet tu boleh dekat sangat, air akan meruap. Sama air terlalu panas, air jadi uap ataupun dia beku. Ataupun bila jauh sangat, dia akan beku. Dia beku. So 1/5 ada habitable zone. Ni memang fakta. So kalau daripada 1/5 daripada 20 bilion star 0.1% daripada 1/5 habitable zone tu ada life. Abang rasa berapa? Dia kalau 1/5 daripada galaksi tu, daripada habitable zone tu kan, patutnya banyak lah. Banyak lah. Dia anggarkan ada 1 million planet. 1 million planet yang ada dekat habitable zone tu. Jadi kalau takkan lah kalau andaian 1 million planet adalah kalau setiap planet tu ada kemungkinan untuk lahir peradaban yang peradaban, yang patutnya macam kita manusia. dah ada sejuta peradaban lah dalam kalau semua kalau semua andaian dia 100%. Tapi kalau 50% pun at least kita ada 500,000. Kalau 1% pun, kalau 1% pun kita dah ada still ada banyak. 10,000 ribu lah at least. 1,000. And Milky Way ni dia punya umur dia dah panjang umur dia terlalu panjang. So ada banyak peluang untuk life happens before humanity, sebelum manusia datang. Jadi tapi sampai sekarang kita tak jumpa. kita tak nampak. Sebab kalau apa ada life, and life tu complex living things yang boleh berfikir kan. Dia ada banyak gila masa untuk capai daripada type 1 civilization ke type 3. Type 1 ke type 3 kan. Boleh explain tak type 1, type 2, type 3 sebab saya lupa. Saya ingat dia punya beza tu adalah daripada macam mana kita harvest energy. Betul, kita harvest energy dan material. Okay. Kalau type 1 kita boleh harvest semua daripada planet lah. Sekejap kita masuk dulu. Untuk kita faham pasal benda ni, nama dia Kardashev scale. Ataupun skala Kardashev. Yang skala Kardashev ni dia cerita pasal skala sesuatu peradaban. Skala satu peradaban. Jadi kita mengandaikan yang kalau kita ada peradaban atau alien ataupun makhluk dekat luar yang sudah mampu capai pergerakan antara angkasa ni, antara ruang angkasa, sama ada lompat antara planet ataupun antara bintang, kita andaikan kalau kita ada peradaban macam tu, kita patutnya boleh nampak lah. Jadi apa yang kita kata Kardashev scale ni? Kardashev scale ni adalah kita letak kita nak menilai satu peradaban tu pada skala galaksi. Jadi untuk menilai tu kita letak pada kemampuan satu komuniti, satu peradaban ataupun makhluk tu
untuk menggunakan tenaga. Menggunakan tenaga atau menggunakan bahan, material. Dan jadi kita kata yang pertama adalah skala yang pertama adalah Dia peradaban yang mampu mengguna semua tenaga atau daripada planet tu. mengawal satu planet. Kira kalau kita boleh capai kontrol satu planet secara 100%, kita faham semua, kita boleh keluarkan semua tenaga, kita boleh sampai tahap mengawal cuaca. Kita pernah bincang pasal mengawal cuaca. Ya ke? Itu ada ke dalam scale tu sebenarnya? Ada. Oh ada. Dia ada sampai tahap mungkin yang tu lebih okay. ekstrim. Tapi skala tu tak semestinya dia boleh buat semua tu dia jadi satu. Dia ada dia punya spektrum lah. Tapi semua tu masuk dalam satu lah. Maksudnya kemampuan untuk mengawal planet. Berapa banyak kita mampu kawal planet tu, tenaga dia, material dia, itu adalah skala 1. Maksudnya kita betul-betul menguasai. Betul. Dan untuk orang yang tak tahu kan, bumi ni ada kat skala 1 ke tak? Kita tak sampai. Dia 0.7 je. 0.7 something 0.8. And kita maybe ambil masa dalam few hundred to thousand years untuk dapat sampai satu. Sebab teknologi tu kan dia eksponen. So mungkin 100 tahun, mungkin 200, mungkin jauh sikit 500. Berkata macam mana kita korang bergaduh sama sendiri ke, pergi pukul orang, menjadi orang yang tak bertamadun, mungkin lagi lambat lah. Jadi kita manusia dekat dalam 0.7 ke 0.8. Jadi kosong tu apa? Kosong tu ada peradaban lah. Kosong tu semua hidupan yang antara dia mampu buat peradaban ataupun dia tak mampu, semua duduk dekat kosong, dan dia akan naik skala tu sampai dia mampu kawal planet. Jadi itu satu. Okay, tu type 1 civilization. Okay, macam mana dengan type 2? Type 2 maksudnya dia dapat daripada multiple planet ataupun daripada solar system. Dia solar system. Oh, terus solar system? Dia multiple planet ke solar system. Oh, okay. So yang masuk dalam 2 adalah yang mampu mengawal multiple planet. Dia 1.01. Dia ada banyak planet. 0 point berapa aku tak ingat lah. Tapi dia mampu kawal banyak planet. Tak mesti dia duduk atas satu planet lah. Jadi dia boleh survive. Kalau satu planet hancur, maksudnya civilization tu masih survive. Okay, kita punya bangsa ataupun kita punya spesies tu masih survive. Jadi itu adalah yang masuk, dia dah mengatasi skala 1. Dia akan masuk hampir ke skala kedua. Dan skala kedua tu adalah yang betul-betul menguasai bintang. Jadi tenaga yang dikeluarkan daripada bintang, tenaga yang dikeluarkan daripada planet, dia dah boleh kuasai lah. Dari situ datang daripada Dyson Sphere tu kan? Idea Dyson Sphere tu adalah idea untuk bila kita ada tamadun berskala Kardashev yang kedua. Dia mampu menguasai dunia kedua, bintang. Bukan ketiga? Kedua dan ketiga. Oh, okay. Sebab kedua kita boleh kuasai bintang, kan? Jadi yang kedua tu aku tak pasti dia ada berapa variant jenis skala. Kita kena yang pertama planet, yang kedua bintang. Jadi kita boleh keluarkan tenaga daripada bintang tu semua dia boleh ambil. Sama ada dia boleh ubah soil bintang ataupun dia boleh absorb bintang. So teknologi-teknologi yang memberi kemampuan untuk mengawal. Dia tahap dia kan, sampai tahap orang kata boleh kawal apa tu nama? Solar punya pusingan. Apa ni nama? Orbit bumi, orbit planet. Oh, tamadun type 3 oh. Type 2 ke atas sikit. Type 2 ke atas. Jadi itu type 2 lah. Absurd lah. Memang memerlukan teknologi science fiction. Dia sekarang memang fiction. Tapi satu masa dahulu, kau tahu Isaac Asimov tak? Saya pernah dengar nama dia. Isaac Asimov ni antara orang yang pandai predict tau. Pandai predict teknologi apa yang akan datang. Aku kadang apa antara prediction dia betul? Kagum ke Aku ingat dia tengok anak kawan dia tengok TV. Lepas tu dia kata kat budak tu kan, satu hari nanti kita akan bincang. Kita akan boleh tukar informasi, berbincang, berborak hanya menggunakan device macam phone lah. Yang sekarang tu phone. Hanya menggunakan. So dia predict phone lah. Sekarang kita faham sebagai phone dan internet. Aku cakap weh. So dia ada predict jangka masa panjang. Dia ada predict dia agak panjang lah. Dan dalam buku dia Foundation tu pasal multiple planet punya civilization. Jadi dia ada idea tu lah. Dia ada fahaman dia ada kefahaman yang macam mana teknologi ni akan exponentially progress. Exponentially progress. So macam untuk Kardashev scale kita tak tahu lagi teknologi macam mana, sebab tak ada siapa yang sekarang ni masih kita hanya boleh berfikir secara science fiction lah, sebab imaginasi manusia kebanyakan datang daripada fiction lah. Dia ada masalah untuk kita capai teknologi Kardashev scale kedua ni. Yang pertama, kuantum kita tak selesai lagi. Teknologi kuantum mungkin korang akan selesaikan. Dan kedua, kita punya fahaman graviti tak selesai lagi.
dark matter, dark energy. Banyak lagi tak selesai. Mungkin korang. Ni gravity time relation lah benda semua tu kan. Banyak. Banyak yang tak selesai. Jadi kita tak sampai lagi. Yang pertama tak dapat, yang kedua tak cepat. Nanti dia macam kita naik lagi satu tangga. Kadar scale yang ketiga. Tu apa? Kadar scale yang ketiga adalah tamadun yang mengawal seluruh galaksi. Okay. Segala tenaga daripada galaksi, segala material daripada galaksi, dia boleh kawal. So dia punya mining kan, dia punya apa nama? Mining bahasa Melayu? Pelombongan. Dia punya pelombongan tenaga, pelombongan material dia adalah pada skala galaksi. Jadi mungkin ada satu kawasan solar system tu adalah untuk mengumpul bahan-bahan mentah. Dia tahap macam tu. Okay. Kira dia nampak galaksi ni macam kita nampak negara bangsa ke? Dia nampak galaksi ni macam kita membina satu negara. Solar. Macam satu solar tu adalah satu negeri. Gila. Satu solar system ni hanya untuk resources lah. Satu untuk resource. Dia ada ke orang keluarkan persoalan? Adakah peradaban yang dah kawal galaksi ni ada kat Milky Way, tapi dia sengaja tak menampakkan diri dia? Itu kita akan bincang. Tapi belum lagi. So itu dah termasuk dalam jawapan kepada paradox. Fermi paradox. Okay. Dan yang extended itu adalah Kardashev scale yang asal. 1, 2, 3. Dan dalam extended teori, bukan teori lah, extended scale tu dia ada tambah kosong 4 dan 5. Macam yang kita tadi 3 galaxies lah. Kita tadi 3 kan. Dan 4 tu adalah di antara galaksi, dan yang kelima tu adalah seluruh universe. Gila. Jadi kalau kita yang duduk kat bumi ni, kalau kita jumpa tamadun yang mengawal seluruh universe ni, kita macam ibaratnya jumpa dewa lah. Internal. Kita jumpa tamadun yang kita tak boleh comprehend. Mungkin kalau dia jumpa kita macam kita jumpa semut. Ya. Macam semut jumpa kita. Macam semut jumpa kita. Kita ibarat semut jumpa kita. Kita terlalu kuno untuk dia orang. Nanti kita tahu communication dia. Mungkin bila dia jumpa kita memang terlalu kuno. Kita pun macam dia tengok kita borak pun guna mulut lagi. Dia orang tak pakai mulut dah. Dia pakai tu lah. Dia pakai wifi. Mungkin dia implant radio kan, pakai wifi. So aku boleh communicate kau guna wifi. Dia dari sini lah kan kita dapat persoalan yang so benda ni dia achievable lah daripada minda manusia. Kita boleh imagine. Tapi kenapa kita tak jumpa lagi? Kenapa kita tak ada? So yang ni yang kita imagine lah sebenarnya. Yang kita imagine pasal skala peradaban. Dan saya tak tahu kita tak tahu korang punya plan macam ni. Tapi kalau kita manusia sampai masa kita makin maju, kita mampu menggerak ke angkasa. Macam sekarang pun dah banyak dah yang start buat. Walaupun bukan sebagai manusia bersatu secara sejagat untuk pergi ke angkasa, tapi kita ada usaha-usaha tu. Jadi mungkin kita akan capai ke skala pertama dan kita akan bergerak ke skala kedua. Percubaan untuk pergi ke skala kedua. Okay. Jadi kita nak jawab yang balik kepada soalan asal kita tu, pasal Fermi paradox. Dan kenapa tak ada? Kenapa tak ada alien tu? Kita boleh bayangkan segala alien yang kita bayangkan, kadang kita bayangkan macam manusia. Tapi kenapa tak ada? Kenapa? Di manakah mereka? Sebab kalau ada alien, dia orang dah ada banyak masa untuk develop. Dan kita ni agak lambat lah. Kita dekat bumi ni agak lambat. Sama ada aku sebenarnya tak ingat tau semua jawapan-jawapan dia. Saya ingat ni dia gelarkan dia punya limitation sebagai great filters. Okay, itu ada satu. Okay, jap. Dah ada banyak benda yang kita buat. Nanti aku try masuk Selit ada satu benda yang aku nak bincang Okay, kita masuk jawapan yang pertama. Jawapan kenapa orang cuba bagi yang ni semua orang yang dia limitation dia adalah fikiran manusia. Ni hanyalah manusia punya fikiran. Contoh macam ini great filter. Great filter. Kenapa alien yang sepatutnya kalau dia ada banyak masa untuk develop yang kita ni sebenarnya technically tak. Tapi kat bawah tu ada kan? Kalau bawah tu ada tak apa kan? So balik pada soalan kita. Mantap, manager kita risau. Okay. So balik kepada soalan kita. Aku ingat macam salah sikit lah pasal great filter tu. Dia bukan soalan dia kalau yang tadi kan daripada Milky Way ada 20 bintang 1/5 adalah habitable zone. Even 0.1% ada pun ada 100 1 million planet yang ada kemungkinan ada kehidupan. And
kemungkinan ada kehidupan sebelum manusia and few million years sebelum manusia. And dia boleh capai teknologi advancement lagi awal daripada kita. And kita tak jumpa lagi. So betul. dia punya jawapan tu adalah great filters. Macam mana? Cuba kau So explain. salah satu daripada great filters, so dia macam dia cakap great filters ni limitation yang kita tak boleh nak break Yang untuk aku capai faham, satu peradaban great filter tu yang aku faham dia adalah filter tamadun. Macam ya. tamadun, bila tamadun tu kita ada bunyi ada peperangan. Ada gangguan. Apa tu? Kejar mengejar polis. Kejar mengejar polis Ibo. bomber Polis Ibo 3. dan ambulan. Okay dah habis dah. Okay. So dia, adakah itu alien? Cuba mengganggu kita punya. So dia filter yang untuk peradaban tu kena dia kena lalui break untuk progress. Betul. Okay, dia dah ada contoh orang bagi tau. Filter yang pertama tu kan adalah filter pembentukan sel. Betul. Sel yang pertama. Sebenarnya untuk capai satu kompleks living thing macam manusia ni pun susah. Adakah manusia ni sangat lelaki, sangat bertuah untuk dapatkan ataupun ada kuasa sebenarnya yang mempengaruhi pembentukan kehidupan. Kita akan kehidupan. masuk religious punya argument kat dalam Kita tak masuk Itu nanti, itu mungkin argument untuk masa yang akan datang. sebab kita cakap dia sudut saintifik lah. So dia bukan etis punya pendapat. Tak ada Adakah saintifik. dia etis punya pendapat? Tak, dia saintifik je sebenarnya. Kan so kita dia cakap- kekalkan minda yang terbuka. Ini adalah berfikir secara saintifik. Okay, So itu dia yang cakap filter. maybe untuk living things jadi macam manusia tu memang susah. Daripada sel-sel tu even kalau dapat kompleks living things kan, maybe paling Ada ni pun banyak. jadi macam beruk. Maybe ada planet yang ada beruk, tapi beruk tu tak boleh Ataupun berfikir. ada kucing, Ada kucing. ada Dia alpaka, still kan. complex living things, tapi dia tak mampu nak capai pemikiran ni. dia tak ada akal. Basically Dia- akal lah. Bahasa dia- yang kita faham, dia tak mampu nak Akal membina tu akal. as in keupayaan Berfikir. untuk berfikir. Dia keupayaan untuk berfikir yang kita boleh mengasingkan diri dengan luar. Dia ada banyak. Dan kau boleh berfikir sampai tahap kau mempersoalkan kau punya kewujudan. Itu tahap yang manusia capai sekarang. Tu salah satu filter saja. So lagi yang abang ingat. Yang dia filter dia tu satu macam tu. Filter dia adalah pembentukan organism. Dan filter yang kedua adalah kemampuan untuk keluar daripada atmosfer. Kemampuan kita untuk survive di luar planet yang pertama. Tapi itu dah jauh lah. Macam Ada kalau lagi yang awal. saya tengok salah satu dia adalah nuclear war. Sebab Sebab kemungkinan dia adalah peradaban tu dah ada nuklear dan dia menghapuskan diri dia orang sendiri. dan dia mengestingkan diri dia orang sendiri. Salah satu contoh filter yang lagi yang tu kan adalah kemampuan kita untuk mempertahankan civilization, untuk mempertahankan peradaban tu daripada diri kita sendiri. Next is climate change. Climate change. Macam bumi kan kita ada satu era ice age kan contohnya kan. Perubahan Kita berada jauh daripada matahari ni dalam period yang lama sampai bumi ni jadi ice age. So mungkin Perubahan diorang alam pun, juga. Perubahan alam. Mungkin diorang tak survive benda tu. Mungkin perubahan alam tu datang daripada organism ataupun daripada tamadun tu sendiri, ataupun perubahan alam datang daripada perubahan luar daripada kemampuan. even manusia kan, kalau kita tengok teknologi 100 tahun lepas atau 200 tahun lepas kan, kalau kita masuk ice age kan, boleh survive kan. Even sekarang kan, kalau masuk ice Dia age ada satu game. Ada satu game aku main. Apa? Nama dia Steampunk. okay. Dia adalah Game apa? cubaan kau kena survive, kau jadi manusia. Kau kena survive yang bila dunia semua dah winter. Oh. So satu dunia tu Dia beku. ice age lah. Ice age lah. Basically ice age. Jadi dia gunakan steam, panas. Oh, so kita kena main untuk survive lah. Korang kena cuba. Atau korang boleh cuba. Wah, ada orang cakap Ada banyak sensation. Selitan. Selingan. Selitan game. Okay. Lepas tu Filter kan? next saya cakap Contoh apa lagi ni? filter. Itu contoh contoh filter. Tak semestinya semua filter berlaku kan. Ha. Tapi dia ada filter Ada yang lagi satu untuk technological survive. advancement. Saya tak ingat dia punya argument apa sebenarnya. Kita tak dapat nak capai ke, kita tak dapat nak survive ke technological advancement. Saya tak ingat dia punya argument. Dia bukan saya ada cakap macam tulis ni. je. Dia ada, kita berjaya cipta satu benda dan bila kita tekan butang ni, semua orang akan ada tenaga percuma. Macam tu. Tapi bila kita tekan, tamadun tu musnah. Oh, Itu satu bentuk filter. Maksudnya teknologi yang kita boleh capai tapi luar daripada kemampuan kita. Luar daripada kemampuan kita untuk faham. Jadi mungkin teknologi yang macam tu adalah
Yang memusnahkan yang kita. akan musnah. Aku boleh nampak contoh dia mungkin particle accelerator, benda yang macam tu lah. Ataupun fusion hub lah. Mungkin hub. Ataupun fusion yang kat China tu yang dia claim dia dapat hasilkan fusion dekat bumi. Sama ada mungkin kita tak patut hasilkan fusion dekat bumi. So kita basically tak faham. Kita faham bintang boleh hasilkan fusion, tapi kita tak faham kenapa dia maintain. Saya dah faham dia punya argument dia. Jadi mungkin mungkin kita boleh develop satu teknologi lah. Kita mengandaikan kita tak dapat nak matematik lah. Kita mengandaikan matematik dan fizik tu apply sama dekat planet dia pun. Dan dia capai satu teknologi yang mungkin menghapuskan dia. Jadi yang tu mungkin kita tak tahu. Itu satu bentuk yang dia orang cadangkan sebagai satu bentuk filter lah. Lagi satu ada lagi. Tamadun kena atasi. Yang interesting sikit cakap. Daripada peradaban yang lain. Mungkin ada peradaban yang lain. Peradaban tu nampak kita ni maju sangat kan. Lepas tu dia pupuskan kita. Ini masuk dalam, itu pun satu bentuk filter. Dan dia masuk dalam satu jawapan kepada paradoks yang lagi satu lah. Itu pun mungkin jadi kak. Mungkin jadi bila kita sampai tahap kita mampu bersaing, dan orang akan hapuskan saingan tu awal lah. Dan dalam sejarah pun benda macam tu berlaku kan. Okay. Nick, adakah suara Nick dengar tadi ataupun dia bercakap seorang-seorang? Tak dengar. Okey. Mantap lah. Abang nak masuk topik sebab saya ada persoalan yang perlu dijawab. Okey. So kalau alien tu wujud, yang kita cakap, wow, ni tinggi probability untuk wujud, tapi tak juga. Sebab ada banyak filternya. So kalau satu peradaban lain tu ataupun kita cakap alien lah, bahasa mudah dia, wujud, kita nak jumpa tak dia? And kalau abang macam mana? Abang sebagai wakil pada manusia, adakah kita nak jumpa dengan alien? Kita macam aku mewakili manusia. Tak ada. Ataupun personal opinion je. Jadi bergantung dengan Chan lah kan. Sama ada kita boleh survive ke tak, atau kenapa kita nak jumpa dia. So kalau abang nak jumpa, aku personally tak ada jawapan untuk benda tu. Dia kan nak excited nak jumpa satu kehidupan lain ataupun aku nak tahu dulu. Aku nak tengok dulu. Aku tak nak jumpa terus. Kau takut tu? Saya ada jawapan lah. Ada beberapa jawapan lah. Apa jawapan? So dia jawapan dia panjang, bukan jawapan pendek. Jawapan dia yes or no. Tapi kalau yes kenapa dan kalau no kenapa? Dia sebelum jawapan yes or no tu ada beberapa benda yang kita kena bincang. Salah satu dia, kalau kita tengok humanity ataupun mankind. Sekarang tak boleh cakap mankind, dia kena cakap man or womankind ataupun humankind. Humankind. Tak boleh human. Humankind. Ni feminist marah ni. Kita boleh itu feminist gaduh ni. Kita pakai apa-apa perkataan yang boleh itu hanya buat terma. orang Itu hanya terma. Okey. Yang terma kemanusiaan. Okey, so kemanusiaan ataupun binatang ke, tak kisah. Kita ni satu spesies yang predatory tau. Kita spesies yang ganas, orang cakap. Predatory lah. Betul. Kita tamak dan kita ganas. Dan kita adalah selfish. Kalau kita tengok history of mankind kan. Sejarah manusia. Lupa tak boleh sebut mankind. Okay. Kau tak habis. Okay, kalau tengok sejarah manusia. So adakah kalau ada alien, adakah alien tu akan jadi predatory? Sebab kalau kita tengok manusia, most likely akan predatory. Betul. Tu satu. So kalau dia predatory kan, kalau kita jumpa dia, kalau kita jumpa dia dalam keadaan kita sifat dia sama dengan kita. Sebab orang-orang bukan. Maksud saya kalau kita jumpa alien tu dalam keadaan dia dah advance tapi manusia belum. So dia ada advantage untuk betul, dari segi teknologi lah. Dan kalau sikap dia sama macam manusia, dia tamak, lepas tu dia ganas, dia rakus, lepas tu dia pentingkan diri, dia akan buat apa yang manusia akan buat lah. Apa kita akan buat. And sebab abang cakap predatory ni macam sifat yang jahat kan, tapi sebenarnya tak juga predatory dia ni untuk survival. Untuk survival lah. Dia survive, kita survive sebab kita ada predatory. Kita predator, kita alpha, kita sigma. Sigma man. Sigma man. Yalah, contoh-contoh sigma man. Itu satu soalan. Tapi benda tu kita boleh reverse tau. Kita boleh reverse. Kalau kata kita advance dulu. Lepas tu kita pergi planet yang ada penduduk asal. Jadi apa kau akan buat? Negara penduduk asal. Dan dalam masa sama penduduk asal tu ada potensi untuk jadi sama kuat macam kau.
Okay. Adakah kau akan bagi keyakinan dekat dia datang dengan aman, ataupun kau akan hapuskan dia sebab kau boleh ambil resource planet tu. Mungkin kita ada So mungkin kita jadi macam penjajah. Mungkin kita ada masalah tenaga, kita perlukan bahan mentah daripada planet tu. Kita boleh jadi macam mana British datang ke tanah Melayu. Wah. Kan Ni mengungkit sejarah. Mengungkit tak puas hati. Ketidakpuas hati kepada penjajah. Tak apa, kita layak untuk ada perasaan tu. Benda yang sama lah. So, kita experience dari segi yang dijajah. So adakah kita boleh buat benda yang sama? Tak ada jawapan. Saya tak ada jawapan. Kan? Sebab tu hanya kemungkinan je. Hanya kemungkinan. Okay. Soalan kedua, bila kita dah jumpa dengan peradaban lain, macam mana kita nak communicate dengan dia? Sebab adakah dia pun guna suara macam kita, ataupun kalau suara dia guna macam kalau kita jumpa manusia lain, language apa yang dia pakai? Takut kat sebenarnya ada 3 kemungkinan kan. Sama ada kita seorang-seorang, kita jumpa alien lain yang langsung berbeza dengan kita, ataupun kita keluar kat sana kita jumpa manusia juga. Oh, dia bukan alien lah. Dia alien? Dia alien tapi dia memang sama sebiji lah. Macam ciri-ciri dia, cara dia berfikir. Cara dia communicate pakai suara. Okay. Ataupun kalau kita jumpa Android juga lah. Macam manusia juga lah. Ya. Android 17. Tak sama kan. So bila ada masalah communication kan, dia ada satu masalah tau. Tak apa, terima kasih manager. Okay, boleh kembali kepada podcast. So bila ada masalah communication, dia akan macam mana kita nak jumpa dia dalam keadaan kita nak bagi tahu kita datang dengan aman. Kalau kata dia tak boleh communicate sama dengan kita. Ini benda ni dua hala sebab dia orang akan jumpa kita. Dia orang maybe nak datang dengan aman, ataupun so kita ada satu ralat tau kat situ. Kita nak cakap kat dia, oh kita aman. Ataupun dia nak cakap dia aman kan. Ataupun kita nak cakap yang uish, pahal jadi babi dekat angkasa ni. Sebab dia langgar kita punya spaceship ke apa kan. So lepas tu nak gaduh. So permulaan dia adalah konflik. Konflik. Tak kisah. Okay, sekarang masalah dia kita tak dapat nak communicate dengan dia kan. Dengan apa-apa cara kan. Itu kalau kita kena macam mana itu kalau assuming kita jumpa manusia. Kalau kita jumpa satu peradaban yang berbeza, cara communicate memang lain gila. Kau pernah tengok banyak filem tau. Aku nak bagi contoh lagi, Arrival. Oh, yang cara dia berfikir dia belajar bahasa masa daripada alien. Dia belajar bahasa daripada alien. Alien tu kan cara dia tulisan adalah dia menyembur. Dia sembur macam gas kan. Saya tak tengok. Lepas tu jadi huruf. Lepas tu dia belajar huruf. Tak, saya tak tengok cerita tu. Nak campur juga. Kalau macam kalau tengok Big Bang Theory kan, salah satu cara untuk diorang communicate adalah basic semua ada, semua manusia adalah Mathematics. Physical. Sentuhan. Physical. So the best way ada using tactile lah, macam braille. Itu kita So macam the best way untuk communicate lah orang cakap. Sebab nak kata bercakap, mungkin diorang tak boleh keluar suara, mungkin diorang bercakap guna mata, mungkin diorang cakap. Cuma the best untuk kita semua basic sebab kita cakap living things, so sentuhan. hydrocarbon. Itu basically lah kalau ikutkan logik lah. Itu dalam Big Bang Theory lah. Korang dengar tak apa yang kita punya manager cakap? Mungkin korang tak dengar. So manager kita orang cakap dalam Big Bang Theory cara paling minimum macam cara yang paling kemungkinan adalah yang highly likely untuk kita communicate dengan alien adalah dari segi sentuhan. Mungkin dia tak ada vocal cord nak keluarkan suara macam kita ataupun telinga pada frekuensi yang sama. Jadi sentuhan mungkin. Sebab kita assume dia adalah makhluk living things yang hydrocarbon. Tapi itu masalah dia. Masalah manusia dengan alien ni adalah kita assume dia sama macam kita. Kita adalah carbon base, tulang kita adalah kalsium, daging kita adalah protein, kan? Dia boleh jadi makhluk luar yang totally lain. Boleh jadi dia tak duduk pada dimensi yang sama dengan kita. Boleh dia jadi dia adalah makhluk itu terlalu jauh 4 dimensi. Boleh dia jadi tetra hexagon. Banyak sangat tengok filem Arrival ni. Kata cerita ni Neon Genesis kata anime Neon Genesis. Kan dia ada Ramiel. Ada satu alien nama Ramiel tu. Dia datang dalam bentuk trigonometry. Jadi ni Oyasumi pun. Okay, tak, tu dah jauh sangat. Kita balik kepada soalan asal. So dia bila
bayangkan alien tu macam kita. So kita tak ada cara nak comprehend kalau benda tu betul-betul datang. Sebab kita ambil, kita assume lah sekarang. Kita Sekarang kita assume, boleh assume kan. Kita assume apa hidupan yang mungkin boleh membentuk. Okay, contoh lah dia, form kan. kita jumpa macam manusia kan. And kita cakap kita ada kebincangan dalam komunikasi. So bila ada kebincangan tu kan, dia akan ada macam insecurity lah. Sebab tak mampu nak berkomunikasi, tak mampu nak understand. Kenapa kita insecure? Sebab dia boleh attack kita and kita boleh attack dia. So siapa yang attack dulu akan ada advantage. Kita tak boleh deny benda tu. Betul. So dia kenapa tak ada deny? Menarik lah sebab benda ni. Sebab kalau kita jumpa satu benda and dia ada kemungkinan untuk attack kita dulu. Kenapa kita tak attack dia dulu? Betul. Dia sebab masa tu dia orang gaji. Orang andaikan yang warfare ataupun peperangan angkasa ni dia bergantung dengan masa. Siapa gerak dulu dia yang dengan dia orang, dengan ada satu dia bukan teori, dia macam tu lah. Dia cakap peperangan angkasa ni akan jadi sekejap lah. Dia macam nuclear war. Dia akan kita hantar, lepas tu hancur, habis. Sebab kalau benda tu adalah threat dan kau boleh hapuskan kata permukaan planet tu, kau hapuskan je lah. Selesai lah. Kau dah nama dia ni first strike advantage. First strike advantage. So siapa yang strike dulu dia akan menang. Dia akan selamat dan menang. Takat yang kita faham takat yang kita faham pasal, sebab dia dah tak jadi macam perang atas bumi. Sebab dia perang antara planet ataupun antara sistem solar. So dia orang andaikan dia macam tu. Advantage paling besar adalah pada siapa yang serang dulu. Okay. Yang ni kita masih bawa topik filter ke? Tak. Dia dalam persoalan adakah kita nak jumpa dengan alien? Adakah kita nak jumpa dengan alien? Okay. Aku dah lost lah banyak sangat. So tadi kita dah first strike advantage. Saya dah jelas kat dalam ni. Cakap war between planets ni sekejap. Siapa yang strike first menang. Aku rasa dalam kes ni kita kena balik pada moral tu. Sebab kita adalah makhluk yang ada moral. Takkan kita nak bawa. Tapi kita juga adalah makhluk yang ada survival instinct tau. Survival instinct lah. Cuba bayangkan, kalau kita pertahankan moral kita kan, satu humanity ni memang pupus. Adakah kita nak berpegang lagi kepada moral? Adakah kau pilih untuk moral? Adakah kau rasa dengan tidak memoral tu kau rasa nak wujud? So adakah kita nak pupus, kita sanggup pupuskan kita punya humanity untuk pertahankan kita punya moral values ya? And bukan moral values human kan? Moral value individual lah. Aku rasa kalau kau hidup tanpa moral, lebih baik kau tak hidup. So aku pilih untuk mengorbankan seluruh manusia punya civilization untuk jadi orang yang bermoral. Kalau kita datang dalam aman, kalau kita mati sebab kita memperjuangkan keamanan, biarlah kita mati. Ya, tapi itu adalah benda yang siapa yang jumpa alien nanti dia kena fikir benda tu. Itu bukan masalah aku. Nanti esok kalau berita ada alien datang kan, kita bincang takut. So dia benda macam tadi kita cakap pasal first strike advantage kan. Dia akan bawa kepada satu argument lagi lah. Dia cakap kalau threat daripada civilization lain ni ada, maybe ada dua jenis civilization yang tinggal. Dua jenis peradaban lah. Apa? Adalah peradaban yang tersorok ataupun peradaban yang dah mati. Peradaban yang pupus. Sekarang ni yang kenapa kita tak nampak. Sama ada dia orang menyorok ataupun dia orang pupus. Sekejap. Okay, aku nak masuk sikit sebelum kita masuk dalam soalan tu kan. Okay, boleh. Dia ada banyak gak teori yang kenapa terasing ni. Macam yang kita sebut ni, macam sebab kita dah masuk tadi kan. Dia pasal bahaya dan survivability kan. Adakah kita nak jumpa tu tak? Itu sebenarnya dia ada nama dia Dark Forest. Kan? Betul lah. Nama dia Dark Forest. Dia ada Dark Forest theory ataupun jawapan untuk paradox tu adalah Dark Forest. Tadi kita ada jawapan filter. Kenapa tak ada? Maksudnya manusia je yang lepas filter hidupan dekat ni. So ini sekarang ni adalah jawapan kenapa tak ada. So conclusion itu lah. Sebab ada dua peradaban yang tinggal. Peradaban yang memang tersorok, dia nak sorok daripada threat peradaban lain ataupun peradaban yang dah mati. Sebab civilization lain dah pupuskan dia. Dia sama ada civilization lain yang pupus dia ataupun peperangan sesama mereka yang memupuskan dua-dua peradaban. Dia jadi
kau lebih baik survive tanpa jumpa daripada kau jumpa, kau akan membentuk satu masalah. Itu adalah dark forest lah. Maksudnya macam semua peradaban ni sedang menyelusuri hutan yang gelap dan kita tak tahu. Oh, so kita anggap peradaban lain adalah satu Kalau kita ancaman kepada kita. Kita anggap ada mata tengok, maksudnya benda tu adalah predator. Kalau dia tengok kita, kenapa dia tak lari? Saya suka conclusion dia yang lagi satu. Apa conclusion Sebab dia cakap, adakah manusia ni masih kuno sebab kita berfikir macam ni? Betul. Sebab Jadi, kita masih berfikir secara predatory. yang tu jawapan untuk ni tau. Jawapan untuk jawab pasal masalah dark forest ni. Dia cakap mungkin kalau kita dah advance, kita tak fikir kan. Sebagai peradaban lain tu sebagai predator. Dekat skala tadi kan. Kadar shift skala tadi, mungkin peradaban yang capai 1 ataupun peradaban yang capai 2 dah tak berfikir macam kita. Mungkin pemikiran kita adalah pemikiran yang kuno. Kan idea tu. Idea yang kita kena survive, yang sebenarnya mungkin cara yang terbaik untuk survive adalah kerjasama. Dan alien yang ataupun makhluk yang lebih bertamadun, lebih advance akan datang dengan kita dalam bentuk kerjasama dan bukan dalam bentuk peperangan, survivability. Kan? Itu sebenarnya jawapan untuk Fermi Paradox. Fermi Paradox dan jawapan yang bertentangan dengan Dark Forest punya teori lah. Oh, okay. Dan yang tu dia ada satu lagi bentuk. Salah satu lagi jawapan. Kita dah bagi 2 jawapan ni. Satu lagi jawapan adalah containment. Jawapan kepada paradox tadi. Containment maksudnya? Containment adalah maksudnya kita terasing. Dan dia ada beberapa sebab kenapa kita dianggap terasing. Sama ada yang pertama adalah kita belum, yang paling optimistik lah, kita belum sampai tahap untuk kita mampu communicate ataupun gegasi-gegasi alien yang luar sana, tamadun-tamadun gegasi ni menganggap kita masih tak bertamadun. Jadi dia macam ada satu pulau yang ataupun dia orang rasa kita ni tak patut engage lagi. Dia tak patut masuk campur lagi dalam urusan kita. Wah, ni macam Attack on Titan shit. Macam tak. Oh, banyak. Walaupun saya tak baca, saya tak tengok anime. Kenapa? Anime baca. Saya baca sikit. Wih, baca habis. Marah. Penonton baca habis. Wih. Tapi tadi korang dia Ada banyak potong-potong. Okay, tak apa. so boleh dalam 10 minit 20 minit. Okay. Okay, tapi kita dah masuk dalam dia punya jawapan apa. Okay, dalam containment tu menarik juga. Sebab dia anggap kita belum cukup maju. Jadi mungkin sampai tahap bila kita dah capai 1 karakteristik katakan, atau kita dah sampai tahap kita boleh jadi yang mampu meneroka angkasa, dan mungkin alien-alien ni akan datang lah. Okay. Bersemuka. Saya ingat containment tu maksud dia kita terasing dari segi Dia ada banyak peradaban jawapan. lain Tu tu satu. datang daripada galaksi yang jauh daripada kita, dan kita tak nampak dia, dan dia tak nampak kita. Jadi masalah Fermi Paradox ni, kita tak kira galaksi luar. Kita cuma kita kira Milky Way je. dalam Milky Way. Dan kenapa dalam Milky Way tu tak ada? Sebab luar susah nak cakap. Oh, okay. Okay, itu satu contoh. Containment yang pertama adalah kita belum capai teknologi kita dan kemampuan berfikir kita. Maksudnya kita punya moral tak capai lagi kemampuan untuk sama level, ataupun dia orang anggap kita mampu communicate. So kira kalau kita assume yang ketiga tu betul, kita assume yang ada peradaban kat luar yang tengah tengok kita. Ada. Dan kenapa kita tak nampak dia orang adalah dia orang tutup kita. Dan tutup kita sama dengan simulasi, atau dia orang tutup kita dengan gambar-gambar hologram. Dia hologram. Itu jawapan dia lah contohnya. Sebab kita tak boleh beza, melainkan kita sampai pergi sana. Kita tak dapat Kita tak keluar lagi. Kita tak keluar lagi dari solar system kita. Kita tak ada yang boleh keluar lagi. Sampai tahap kita boleh keluar, mungkin kita boleh kenal pasti. Itu yang pertama, containment. Containment yang kedua adalah kita berbahaya pada tamadun luar. Okay, berbahaya macam mana? Mungkin kita bawa virus, corona. Contoh, mungkin kita bawa penyakit yang berbahaya untuk luar. Jadi diorang tak nak, diorang contain kita. Ataupun mungkin kita ni adalah penyakit. Atau manusia tu tamadun adalah satu bentuk penyakit pada tamadun luar. Itu katanya. Ataupun yang lain tu adalah kita ni terlalu bahaya. Mungkin kita ada mungkin kita tak bertamadun, dalam masa yang sama kita ada kemampuan untuk menghasilkan senjata-senjata. Kita boleh senjata perosak dunia. Maksudnya nuklear tamadun lain dia maju, tapi dia tak maju dari segi mungkin macam military dia orang. Itu andaian dia. Andaian dia
Mungkin kita ni berbahaya. Jadi dia orang letak kita dalam satu containment. Dia sorok kita supaya kita tak pergi luar. Kita boleh duduk dalam ni. Atau kita tak nampak luar. Itu jawapan tu produk. Dan yang ketiga, tapi tu macam dia angkat kita macam manusia ni power dia. Tapi sebenarnya tak tahu kan. Okay, yang ketiga adalah kita duduk dalam zoo. Mungkin alien datang tengok kita dan kita sebenarnya dalam zoo. Macam kita pergi tengok orang hutan atau kita pergi tengok panda ke dalam zoo. Kita cuma dalam dunia kita sendiri. Kalau kita terpisah dengan luar, kita adalah untuk tontonan umum. Untuk alien-alien tu datang melawat. Ataupun mungkin kita adalah spesies yang dah pupus, sebab tu kita didudukkan dalam zoo yang bernama bumi. Itu untuk containment lah. Jawapan containment lah. Wah, seram lah. Saya punya bulu roman naik. Saya memang kalau bincang pasal benda-benda astronomi ni ataupun paradox yang dia bagi existential crisis lah. Aku suka. Aku sebenarnya aku tak tahu. Dia buat kau rasa hopeless. Sebab dia bagi kau existential crisis. Sebab kita mempersoalkan kewujudan kita. Kenapa kita wujud, dan bila kita tahu bukan pasal kita persoalan kewujudan kita kan. Kalau kita tahu macam kita mati kan. Macam waktu saya punya undergrad kan. Kelas yang bagi existential crisis dua. Apa? Cosmology, astrophysics. Cosmology, astrophysics. Sebab kosmologi ni dia skala dia kan. Skala angkasa tu terlalu besar untuk kita dapat comprehend. Dia buat kita macam kalau manusia tu orang kata dia ada ego. Ego tu hilang. Macam dalam kelas astrophysics kan dia bincang pasal macam mana betapa tak penting kalau saya ingat ada dia tunjuk ni universe punya age daripada Big Bang sampai lah black hole evaporate kan. Kita assume thermodynamics law applied lah dekat gravity kan. Dia punya tu kan macam kita ni macam satu kuman lah. Dia semua skala. Kalau kau tengok dari segi skala, skala masa, skala size. Kalau ikut size kita ni kecil sangat. Kita duduk atas bumi kan. Bumi tu kecil sangat. Kita ada galaksi, kita ada galaxy cluster, kita ada super massive galaxy, kita ada black hole sebesar-besar alam yang kita nampak ni kan. Kita macam unimportant gila. Lepas tu kalau kita tengok skala masa kan, kau bayang ni. Aku tengok galaksi. Aku tengok galaksi tu bergerak. Dia punya putaran. Masalahnya, selama aku hidup mati 7 generasi pun kita tak nampak galaksi tu bergerak. Betul. Punya lama. Kita tahu je dia bergerak. Skala pergerakan tu lama sangat. Nak dapat nampak pergerakan galaksi tu, dia punya masa tu kita hidup mati 7 keturunan pun kita tak nampak galaksi tu bergerak. Terlampau lama. Kita duduk macam 1 saat dalam 24 jam. Untuk galaksi. Kalau kita pakai skala tu. Itu tak ada skala universe. So kalau nak jadi satu manusia, kalau kita nak ada humbling experience kan. Belajar astronomi. Tak payah keluar duit lah. Belajar astronomi. Belajar kosmologi. Kau belajar langit. Kau sembang pasal langit kan. Kau rasa kita ni tak lebih daripada sebutir. Okay. Okay, ada lagi lah? Jawapan tu paradox lagi. Sekejap. Aku cakap. Ada banyak lagi sebenarnya jawapan dia. Jawab apa yang aku temis lah. Kau 12 tepat lah. Beda. Tak, maksud lama je sekarang. Saya ingat sekejap. Tapi lama agak. Menambah-tambah. Sebab dia ada banyak possibility lagi satu. Aku suka bincang yang macam ni daripada bincang yang mungkin tidak. Konspirasi kan. Macam kenapa tidak? Jadi kenapa mungkin? Wah. Kan? Apa yang kita mungkin? Kita bincangkan possibilities yang ada. Kita cuba guna maklumat yang kita ada atau apa yang kita mampu tahu sekarang untuk assume apa yang akan jadi depan. Dan kalau apa kemungkinan yang jadi, apa outcome dia kan. Okay, itu contoh-contoh dia. Kita bagi 3 je. Dah ada banyak lagi ya. Contoh dia macam ada satu lagi. Dia macam containment juga, tapi kemampuan kita untuk berkomunikasi kita tak mampu sebab dia orang mungkin bercakap pada frekuensi yang berbeza. Ataupun kita pakai radio, mungkin dia orang pakai entirely frekuensi yang kita tak tahu. Yang kita tak pernah di luar spektrum kita. Sebab setakat ni komunikasi yang kita pakai apa? Kita bergantung sangat dengan elektromagnetik. Mungkin dia orang bincang guna gravity. Mungkin dia orang bincang guna benda yang kita tak faham, dark matter, dark energy, benda-benda yang kita tak tahu. Jadi orang kata skala, bukan skala, orang kata adalah frekuensi. Dia orang berbincang tu
pada frekuensi yang tak sama dengan kita. Sama ada diorang tu berada pada dimensi yang lebih tinggi. Betul. Yes, faham. Ada. Adakah menjawab soalan Fermi Paradox kenapa kita tak jumpa lagi dengan alien lagi? Semua tu jawapan. Tapi jawapan yang betul mana? Itu kita tak tahu. Kita tak tahu mana tu jawapan. Dan ada lagi. Yang terakhir itu adalah sebenarnya dunia ni, universe kita tak ada siapa-siapa. Cuma ada manusia je. Tu jawapan yang mungkin ada setengah orang cakap kita sama. Yang tu dia panggil dua. Dia panggil rare earth theory. Maksudnya bumi ni adalah sesuatu yang hampir mustahil. Yang eksklusif. Hampir mustahil untuk berlaku. Dan biasanya aku rasa orang agama akan pergi ke jawapan yang ni lah. Jawapan yang buatkan kita rasa special sikit. Dan dia ada dua bentuk jawapan tu. Yang pertama adalah kita terasing daripada tempat lain, daripada civilization lain. Mungkin tamadun lain terbentuk, tapi kita ada dekat satu pulau di hujung universe. Jadi diorang ni tak sampai ke kita, dan maklumat yang datang daripada diorang ni tak sampai ke kita. jadi noise dan dia kabur. Dan kita terasing. Ataupun satu lagi rare earth theory adalah kita bersendirian di dalam Milky Way. So manusia ni memang satu benda yang eksklusif lah. Jadi kalau tamadun tu untuk manusia ni terjadi ataupun peradaban manusia ni terjadi, memang hampir ni impossible lah. Sama ada ataupun memang mustahil. Yang kita ni memang lucky. Secara tak sengaja terjadi ataupun ada kuasa yang mempengaruhi kejadian manusia. Benar tak? So ada dua kemungkinan yang kita tak dapat nak buktikan kedua-duanya. Kita tak boleh buktikan agama. Tak boleh. Scientific tak boleh. Agama aku tak ada. Orang marah Jangan nampak saya macam Aku bukan. Marah. Bukan anti. Kita cakap sebab aku bercakap kita bukan berdasarkan aku punya kemahiran. Aku mengutamakan kemahiran sebab kalau pasal bercakap ni, sebab tu banyak miskonsepsi je, sebab semua orang bercakap. Tak, lagi satu bukan kita anti agama ataupun kita mengasingkan sains dengan agama, tapi the very fundamentals of science and religion is different. Wah, tiba-tiba cakap bahasa penjajah. Okay, terjemahkan bahasa orang kampung. Kenapa the basis of science dengan religion lain? Sebab science ni system of fact tau. Kita kena ada satu topik ni. Ni sneak peek je. Okay, sneak peek. Sebab sains ni dia berasaskan fakta dan limitation manusia lah sebenarnya. Dan agama ni adalah satu sistem kepercayaan. Sebab tu kita ada rukun iman. Dan semua agama ni dia tak boleh manusia ni dia percaya satu benda tu, and ada orang argue orang agama ni adalah orang yang blindly believe something lah. Sebab dia dah tertulis, jadi kau tak mengkaji. Kau ada orang agamawan, bukan orang agamawan as in orang yang practice agama. Dia cakap aku tak blindly believe something tapi kita sebenarnya memang percaya benda yang kita tak boleh nak buktikan. Lepas tu dia, yang tu aku tak kisah sangat kau nak percaya tu. Tapi macam yang kita bincang hari ni, dia adalah kalau dalam kepercayaan kau tak bincang pun benda ni. Dia adalah pembincangan kenapa dan apakah kemungkinan. Jadi kau tak perlu pun fikir semua ni kalau kau menyingkatkan kau punya pemikiran dekat apa yang kau perlu percaya. Dan kita tak perlu buktikan pun apa yang kita percaya tu. Kau boleh percaya apa-apa yang kau nak. Tapi jadi persoalan ni menarik. Pasal kemungkinan daripada kita bincang pasal alien dan konspirasi UFO kan, dan ataupun konspirasi UFO membina piramid. Aku sebenarnya lagi suka bincang benda macam ni. Kemungkinan dari segi saintifik. Tapi ni art berat dalam sains. Art berat dalam podcast. Berat. Sebab itulah kita kena cakap. Kita kena cakap benda-benda yang berat. Tak dalam ada podcast. Tapi nanti sains dengan agama ni kita boleh tapi kita bincangkan 2 jam. Dalam bahasa yang sama lah. Sembang berat lah. Ada sembang berat. Sembang berat nanti. Tadi hari tu saya post podcast kita kan. Wih, Amel sembang berat ni meh. Pasal yang mana? Flat Earth. Tapi kita Flat Earth tu paling ringan dah. Dia cakap okay lah, kita nak kena masuk conclusion. Masa pun dah tamat. Manager kita pun dah marah. So sebenarnya conclusion kita, saya boleh simpulkan. Simpulkan. Dia berbalik kepada benda asal tau. Dia ada 2 kemungkinan je. Sama ada memang ada peradaban lain, mungkin kita tak berada di garis masa dan garis
waktu, garis waktu Garis dan garis ruang. Garis yang masa dan sama. garis ruang yang sama. Jadi kita tak jumpa Ataupun apa-apa. Memang kita satu je. Kita satu je. Kita Kita- adalah satu titik dekat garis ruang dan waktu. Tapi mana-mana pun kita kan. Aku rasa itu bukan masalah. Masalahnya adalah apa yang kita akan buat dengan apa yang kita tahu kan. Kalau kita bersendirian pun, aku rasa kita patut je ambil je semua galaksi ni. Jadi tamadun tahap 3, tahap 4. Sebenarnya saya nak Skala nak Karisha. tanya, ada lagi satu soalan tapi tak apalah. Mana je satu lagi soalan? Okay. Tak bukan. Dia tak jadi sebab saya tak study orang benda tu. Apa dia soalan? persoalan dia lah, kalau kita jumpa dan kita boleh communicate dengan peradaban lain ataupun kita boleh communicate dengan alien kan. Apa yang kita nak cakap dengan dia? Sebab dulu tak ingat NASA ke apa yang buat projek yang ada Golden piring Disc tu. tu. Golden piring tu. Piring emas tu kan? Ha. Piring emas di bawah belayar. Bukan pisang. Zaman Sebab- moden. Yang tu maybe boleh Boleh. buat video pendek je. Video pendek je. Yang abang ulas. Boleh? Dia pasal piring kan, dan dia orang bagi segala maklumat. Kalau pasal dark Dia start- forest kan, dia tak boleh buat tu. Tak Dia bahaya. betul lah tu. Tak, tapi dia interesting sebab dia start dengan Dia ada hydrogen dua. gas kan. Dia ada dua yang kita bagi keluar. Dia start dengan basic math. Dari basic math, trigo, lepas tu dia ada rupa manusia. Yelah. Lepas tu dia ada kedudukan solar. Tapi dia dekat ada, mana kita? Dia ada bagi ni, tahu. dia ada macam password lah. Password tu macam hydrogen gas tu. Kenapa pakai hydrogen gas tu? Sebab kita assume yang Kita assume semua ataupun tempat lain apa yang memakai kita hydrogen gas. tahu hydrogen gas ni jadi kat semua tempat. Macam Sebab interesting ke boleh buat satu video lah. Benda banyak kat orang komen. Ha? Ada? Banyak saintis orang banyak kutub dia tu. Ni that's not good. Benda tu memang ni memang bila dia buat tu memang mendatangkan ancaman. Tu macam projek. Mendatangkan ancaman. Tak, masa aku Tu macam side project NASA tu. buat masa aku orang cakap benda apa yang diorang try buat tu, apa yang diorang try nak tunjuk kat HB is not good. Macam dia punya assumption tu agak macam saya kata dia assume macam kita adalah orang yang sama. Macam tak, maknanya dia tak sesuai. Mungkin dia orang takkan faham lah benda tu. Diorang tak faham. So actually you kena guna ya. Tapi aku rasa tu just Tak, satu saya- cara saya- je. Report, Saya pandang projek tu sebagai side project yang macam tu lah, kalau kita nak communicate dengan orang luar apa kita nak bagi, tapi kita tak assume kita benda tu Ada akan 3. dijumpai je. Ada satu lagi. Dia orang bagi gambar. Tahu tak? Aku tak Dalam ingat disk tu gambar. memang ada gambar. Oh, dalam disk tu. Okay, yang ni dua. Disk Dia- yang sama dia bagi gambar. Oh. Dan gambar tu dia bagi banyak tau. Gambar sejarah. Dan dia tak masukkan gambar peperangan. Sebab Kasagan tak bagi ke, tak silap aku. Oh, Kak Sagan terlibat ke? Aku tak ingat. Dia ada Saya individu ingat yang dia tak ada bagi. tunjuk macam landscape, dia ada tunjuk apa ni, seni, dia- macam orang menyanyi, orang Dan saya tahu Tunjuk orang dance. macam diorang hantar tu apa fikiran diorang hantar benda tu, tak tahu apa diorang fikir. Ada orang pesimis. Tapi aku personally, aku prefer untuk optimistik lah dengan benda tu. tapi Bukan untuk pesimis, orang cakap mental tak sesuai. Mungkin mungkin betul. tapi untuk manusia, even kalau diorang kan tiba-tiba bagi disk tu dekat satu manusia lain kan, contoh bagi dekat Perdana Menteri Malaysia kan, susah kan nak decode Nak decode. disk tu. Walaupun tak faham bahasa. Orang cakap decoding tu kau nak expect apa di- so macam Oh, yang piring tu ke? Piring tu. Dia sebab kita andaikan dia orang intelligent. tak, sebab first dia anggap kita sama. Kalau Ya. aku ada orang yang Dia ada satu lagi tau. Dia orang bagi radio. Tahu tak? Dia bagi radio. Lepas tu dalam radio radio tu ni. kau boleh translate. Kau boleh translate radio tu kan. Jadi rupa manusia, radio punya frekuensi, kita punya equipment. Tapi tu assuming orang lain pakai radio. Tapi masalah radio dia tak pergi jauh. Sebab sampai masa pun radio Dia tu akan jadi noise lah. jadi noise dan incoherable. Tak boleh baca, tak faham. Okay, boleh berhenti. Tapi di sinilah kita menyimpulkan kita punya video. Betul kan? So adakah kita berseorangan ataupun kita berada di bawah Sampai sekarang kita masih containment? tak tahu. Kita masih tak tahu. Alien tu ada ke tak? Tapi cuma yang kita tahu, kita tak nampak apa-apa tanda pun Ini pasal adalah alien. system of belief. So apa yang kita nak percaya terpulang kepada kita. Tak perlu. Kita tak perlu percaya pun. Semua Fermi Paradox ni tak perlu percaya. Ataupun tak payah fikir pasal Dia benda adalah benda yang kau seronok untuk dibincangkan. Ha. Tapi akhirnya tak ada hasil. Sebab itulah kita sembang ke langit. ni. Alright, Okay, sampai jangan sini. lupa like, comment dan share. Like, comment, share. Dan jumpa di episod seterusnya. Okay. Habis dah.